Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan bangunan warisan serta mencerminkan identiti kepelbagaian bangsa dan budaya. Antara bangunan warisan yang popular atau menjadi kunjungan pengunjung dalam dan luar negara. Bangunan yang reka bentuk tradisional adalah Istana Jahat atau dikenali sebagai Istana Lama di Kelantan. Istana Jahat merupakan sebuah istana kebanggaan rakyat Kelantan dahulu dan kini. Ianya masih tersergam indah di Bandaraya Islam, Kota Baru. Ianya terletak berhampiran Istana Balai Besar. Ia juga antara istana-istana menarik yang terdapat di Kota Baru. Istana Jahat mula dibina semasa pemerintahan Long Senik Mulut Merah atau lebih dikenali sebagai Sultan Muhammad Kedua setelah pembukaan bandar Kota Baru dan pembinaan Istana Balai Besar. Sultan Muhammad Kedua membina istana ini adalah untuk dikurniakan kepada cucundanya yang bernama Long Kundur Bendahara. Setelah kemangkatan Sultan Muhammad Kedua pada tahun 1886, Long Sulong yang lebih dikenali sebagai Sultan Hamad telah menyambung pembinaan istana ini hingga sempurna. Bangunan Istana Jahat pada asalnya bukanlah seperti sekarang, iaitu mempunyai struktur bangunan dua tingkat. Pada dasarnya, Istana Jahat suatu ketika dahulu sebelum diubah suai mempunyai struktur bangunan asal satu tingkat saja. Pada bahagian tingkat bawah ruangan tengah istana terdapat pelamin tempat persandingan bagi golongan diraja berwarna kuning emas dan beberapa jenis tekstil dan pakaian turut dipamerkan pada bahagian pintu masuk istana. Kekal dengan reka bentuk yang sama, fizikal yang sama dan juga bahan-bahan yang digunakan masih lagi sama. Contohnya macam adik-adik boleh tengok dari segi kayu yang digunakan adalah masih lagi menggunakan kayu cengal dan ada sedikit menggunakan simen yang terdapat pada tiang-tiang dan juga jeriji besi di sebelah atas pun masih kekal yang sama dan boleh dikatakan dalam 99% masih lagi sama. Okay, saya boleh cakap macam tu sebab jika ada sebarang perubahan ataupun penambahbaikan untuk Istana Jahat, Istana Jahat ni telah diwartakan sebagai di bawah Akta Warisan Kebangsaan. So untuk melakukan kerja-kerja penambahbaikan dan perubahan perlu rujuk kepada Jabatan Warisan tersebut tadi melalui Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Sebagai contoh, jika ada sesuatu yang rosak, sebagai contoh tiang yang rosak perlu kepada pembaikian. Okey, kita akan buat report, kita akan hantar report kepada Jabatan Warisan Negara dan diorang akan datang untuk cek sama ada tiang tu boleh ditukar ganti dengan yang baru ataupun boleh dibaiki melalui kaedah-kaedah yang pernah diorang jalankan sebelum ni.
So maknanya kat sini saya boleh simpulkan kita tak boleh sesuka hati nak melakukan perubahan ke atas bangunan Istana Jahar. Satu, bunga dan tumbuhan. Paling terkenal dan kerap diukir oleh pengukir Melayu Kelantan. Corak bunga-bungaan dan tumbuh-tumbuhan sama dengan corak dari negeri-negeri Thailand, India, China dan Jawa, tetapi ada perbezaan yang khusus. Dua, ukiran daun teratai. Paling diminati dan jarang didapati. Dipengaruhi oleh ukiran India Purba semasa perkembangan agama Buddha di Lingo dan Langkasuka. Tiga, awan larat. Corak tradisional dan asas untuk ukiran berdasarkan tumbuhan yang melata, masyhur dan dalam seni ukiran Melayu Kelantan. Warisan budaya, Muzium Istana Jahar memainkan peranan penting dalam memelihara warisan budaya dan sejarah. Anda boleh menemui pelbagai artifak dan koleksi sejarah di muzium ini yang memberikan gambaran keseluruhan kehidupan dan budaya masa lalu. Selain itu, perubahan ini menjadi pendidikan dan kesedaran budaya. Mengubahnya menjadi muzium akan memberi manfaat yang besar dari segi pendidikan dan juga untuk meluaskan pengetahuan tentang warisan budaya dalam masyarakat setempat. Sebagai sebahagian daripada usahanya untuk mengukuhkan pemahaman tentang sejarah dan warisan budaya, menggalakkan program pendidikan, lawatan dan pelbagai aktiviti adalah peranan penting dalam bidang muzium. Istana Jahar dapat dijadikan sebagai akses awam. Sekian, terima kasih.